Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa bersua untuk meneruskan pembelajaran geografi tingkatan 2. Baik, hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bab 4 berkaitan dengan cuaca dan juga iklim di Malaysia. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran, elok rasanya kita melihat dulu apakah objektif ataupun matlamat pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di sini ada lebih kurang 5 objektif ataupun matlamat pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kita nak mengenal pasti jenis dan juga ciri iklim di Malaysia. Yang kedua, kita nak menjelaskan macam mana ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Ciri-ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Yang ketiga, kita nak menghuraikan bagaimanakah pengaruh cuaca dan iklim ni terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Yang keempat, nak menilai pula kesan daripada kegiatan manusia terhadap cuaca dan juga iklim. Dan yang terakhir, untuk merumuskan bagaimanakah perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Tetapi untuk hari ini, video hari ini, kita hanya akan pergi 3 bahagian ini sahaja. Kita nak kenal pasti ciri dan juga jenis iklim di Malaysia. Kita nak jelaskan ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Dan kita nak menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim itu sendiri terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Itu untuk video pada hari ini. Baik. Pengenalan bagi topik ini, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, sebenarnya terdapat pelbagai jenis iklim di dunia. Ada banyak jenis iklim, bukan satu saja. Ada 2, ada 3 lebih kurang, ada 4 lebih kurang. Banyaklah jenis iklim di Malaysia. Cuma pada tajuk ini, kita nak fokus kepada iklim negara kita. Okey, jenis iklim satu kawasan tu sebenarnya bergantung kepada kedudukan latitud kawasan tersebut. Dan juga beberapa lah faktor-faktor lain yang akan mempengaruhinya. Untuk menentukan jenis iklim ni, okey, data cuaca dikumpul selama beberapa tahun, 4-5 tahun. Dia akan kumpul data tu, barulah dia akan bagi tahu ciri iklim satu kawasan. Ini menunjukkan bahawa iklim satu kawasan tu boleh berubah. Dia tidak tetap. Tetapi ianya bukan mengambil masa sehari, sebulan, 2 bulan, tidak. Mungkin 5 tahun, mungkin lepas 10 tahun dia berubah. Itu kemungkinan yang ada. Baik. Dan untuk menentukan jenis iklim ni, dia akan melihat kedudukan latitud negara tu. Okey, kiranya dia berada di latitud tertentu, iklim dia berbeza. Dan iklim ini sangat penting kerana ianya akan mempengaruhi fizikal penduduk itu sendiri dan juga cara hidup penduduk tu satu kawasan. Sebab tu kita lihat orang di negara Arab tubuh dia besar, orang Eropah tubuh besar. Sebab apa? Sebab kegiatan ataupun ciri iklim dia yang macam tu. Orang Asia ni, contoh Malaysia, ada yang besar, ada yang kecil. Sebab apa? Mungkin satu faktor genetik, tapi juga faktor iklim juga memainkan peranan dalam menentukan fizikal juga dari hidup penduduk satu kawasan. Baik, kita masuk pada jenis dan juga ciri iklim di Malaysia. Okey, negara kita berada di kawasan zon iklim zon panas. Kita berada di zon panas. Jadi jenis iklim negara kita adalah iklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa. Contoh negara lain yang mempunyai iklim yang lebih kurang dengan negara kita adalah seperti Indonesia, Brazil dan juga Nigeria. Ini antara 3 negara. Banyak lagi lah negara lain. Ini antara contoh negara yang iklim dia lebih kurang sama dengan negara kita. Negara-negara yang mengalami iklim khatulistiwa ni adalah khusus negara yang terletak di sepanjang garisan khatulistiwa, itu sekitar 0 darjah, garisan khatulistiwa 0 darjah, naik ke atas hingga 10 darjah U dan hingga ke bawah 10 darjah S. Dalam lingkungan ini, dia tergolong dalam iklim khatulistiwa. Baik, ini adalah contoh contoh gambar rajah menunjukkan iklim khatulistiwa. Okey, nampak ni. Yang warna hijau ni adalah contoh negara yang tergolong dalam iklim khatulistiwa. Okey. Baik. Ini adalah ciri iklim Malaysia. Apa tu iklim? Iklim ni sebenarnya merangkumi suhu, hujan dan juga angin. Iklim merujuk kepada suhu satu kawasan, jumlah hujan yang turun di satu kawasan dan juga
tiupan angin yang ada di kawasan itu. Itu adalah iklim. Baik, macam manakah suhu di Malaysia? Bagi ciri-ciri iklim khatulistiwa, suhu dia adalah tinggi dan sekata sepanjang tahun. Bermaksud suhu dia berada antara 25, 26, 27 hingga 30 darjah Celsius. Antara itu tinggi. Dan sekata bermaksud daripada bulan Januari hingga bulan Disember, suhu dia lebih kurang itu saja. Tak ada naik turun berbeza sangat. Sebab itu min suhu tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Julat suhu tahunan rendah iaitu sekitar 1 darjah hingga 3 darjah Celsius sahaja. Julat ini untuk pengetahuan anak-anak matematik, perkataan julat merujuk kepada perbezaan antara suhu yang paling tinggi dan suhu yang paling rendah. Sebab itulah julat suhu kita rendah 1 hingga 3, bermaksud mungkin dalam sebuah negara paling tinggi 30 darjah Celsius. Paling rendah mungkin 27 darjah Celsius. 30 tolak 27, 3 darjah Celsius. Ataupun paling tinggi 27, paling rendah 26. 27 tolak 26, 1 darjah Celsius. Itu maksud dia julat suhu tahunan yang rendah. Julat suhu harian adalah besar terutama di kawasan pedalaman. Ini berbeza. Julat suhu tahunan dengan harian. Harian ni maksudnya hari ni mungkin 24, esok mungkin 29. Itu maksud dia julat suhu harian. Okey, tahunan ni dia merujuk pada bulan. Ini merujuk pada harian. Berbeza Suhu biasanya lebih rendah di kawasan tanah tinggi. Ini menunjukkan bahawa kat kawasan tanah tinggi di negara kita ni suhu dia rendah. Sebab seperti yang kita belajar sebelum ni, semakin tinggi satu kawasan apabila naik ketinggian dia sebanyak 180 meter, dia turun 1 darjah. Naik 180 meter, turun lagi 1 darjah. Dan di kawasan tanah tinggi di Malaysia, kebanyakannya suhu dia adalah sederhana sejuk. Contohnya tanah tinggi Cameron, Kundasang di Sabah, Bukit Fraser. Itu antara contoh-contoh kawasan tanah tinggi yang mengalami suhu yang rendah. Baik, habis berkaitan dengan suhu di Malaysia. Maksudnya ini adalah purata suhu di Malaysia lah pada bulan Ogos 2016. Baik, kemudian kita masuk pada hujan. Macam manakah hujan di Malaysia ni? Pada bulan berapakah dia turun? Berapakah kekerapan hujan yang turun? Baik, Malaysia ni menerima hujan sepanjang tahun. Apakah maksud sepanjang tahun? Sepanjang tahun ni untuk pengetahuan anak-anak, sepanjang tahun maksudnya daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Tak pernah sebulan tu tak turun hujan. Betul tak? Contoh dalam bulan Februari ni, dalam seminggu tu pun kadang-kadang mesti ada turun hujan sehari ataupun 2 hari. Itu maksud dia menerima hujan sepanjang tahun. Apabila kita kumpul-kumpul, contoh jumlah hujan yang dikumpulkan kira-kira 2,600 mm. Ini tahun. Namun taburan dia tidak sekata di semua kawasan. Maksudnya contoh tak sekata, contoh Kuala Berang hujan, Kuala Terengganu tak hujan. Itu maksud tidak sekata. Kalau Kuala Berang hujan, Kuala Terengganu hujan, Semarang hujan, semua hujan, susah juga kan. Itu maksud dia taburan dia tak sekata. Kat Kuala Berang pun kadang kita tengok dekat bandar Kuala Berang, pergi kat pekan tu hujan. Bila masuk dalam MSF tak hujan. Itu contoh paling mudah kita tengok kat dalam kawasan kita sendiri. Dan kawasan yang paling lebat menerima hujan di Malaysia ni biasanya kawasan pedalaman. Di sini dirujuk pada pedalaman Sabah. Tapi bukan saja pedalaman Sabah, mana-mana pedalaman di setiap negeri di Malaysia ni biasanya kawasan itu yang lebih banyak menerima hujan. Contoh kita dekat Terengganu ni, kita berada di hulu Terengganu, betul, Kuala Berang. Biasanya kawasan Kuala Berang ni paling banyak terima hujan. Sebab apa? Macam ni dia katakan sebab menghadap angin lembap. Maksud dia awan yang dibawa di kawasan laut tu ditolak oleh angin sampai kawasan pedalaman Sabah, sampai kat gunung tu dia tak nak lepas, dia tu turun sebagai hujan. Baik, hujan maksimum turun semasa peralihan monsun. Peralihan monsun tu maksud dia dari tiupan angin monsun timur laut nak pergi angin monsun barat daya. Tempoh peralihan tu yang berlaku banyak hujan. Iaitu pada bulan 3 hingga bulan 5. Dan juga daripada bulan Oktober bulan berapa? Bulan 10 hingga bulan 11. Itu peralihan. Baik, ini contoh
Kedudukan taburan hujan. Lokasi taburan hujan. Baik, ini jenis hujan di Malaysia. Okey, untuk pengetahuan pelajar, di Malaysia ada 2 jenis hujan sahaja yang dinamakan hujan bukit dan juga hujan perolakan. Okey, 2 jenis hujan yang kerap turun di Malaysia. Hujan bukit adalah hujan yang berlaku di kawasan yang menghadap angin lembap dari laut, ataupun paling mudah kawasan yang menghadap laut biasanya dia akan menerima hujan bukit. Kawasan yang menghadap tak menerima laut ataupun tak menghadap laut, dia akan menerima hujan satu lagi ni, hujan perolakan. Okey, kawasan yang menghadap angin lembap akan menerima hujan yang lebat. Kawasan sini. Okey, pada waktu siang berlakunya proses kondensasi, air di laut ni naik ke atas membentuk awan. Okey, awan ni ditiup oleh angin. Apabila sampai kat sini, dah sampai kawasan tanah tinggi ni, kawasan bukit ni, dia jadi berat. Dia tak nak lepas, dia pun turun. Ni dah namakan hujan bukit. Kawasan belakang ni yang terlindung daripada tiupan angin lembap ni dinamakan kawasan lindungan hujan. So dia panaslah biasanya. Okey. Dan hujan yang paling banyak berlaku di Malaysia sebenarnya adalah hujan perolakan. Seperti mana huraian ni, hujan ni berlaku kerana aktiviti sejatan yang berlaku pada waktu tengah hari, pada waktu siang. Okey, air di permukaan bumi ni disejatkan naik ke atas membentuk awan. Awan ni dinamakan awan cumulonimbus. K-U-M-U, kumu, L-O, kumulo, N-I-M-B-U-S. Awan cumulonimbus. Ingat nama awan ni, awan cumulonimbus. Apabila dah terlalu berat, terlalu padat, so dia akan turun sebagai hujan. Biasanya turun pada waktu petang ataupun awal pagi, yang mana hujan tu disertai dengan ribut petir. Baik, itu jenis hujan. Ini contoh graf. Ini yang dikatakan skata. Kita boleh tengok suhu. Nampak? Lebih kurang je. Tak ada naik tinggi tangga. So ini hujan. Maksudnya setiap bulan mesti turun hujan. Cuma banyak sikit je. Bulan berapa? Macam ni cakap dah. Bulan 3, 4, 5 tadi, hujan turun dengan lebat. Sama juga. Bulan Oktober, November. Sebab tu dia tinggi kat graf ni. Graf ni telah menunjukkan data. Baik. Angin. Okey. Tadi suhu kita dah masuk. Hujan kita dah masuk. Sekarang kita nak masuk dengan angin pula. Kita nak belajar tentang angin pula. Okey. Angin juga membawa pengaruh yang besar pada iklim kat negara kita. Sebab apa angin ni buat pengaruh yang besar? Sebab dia akan menolak awan tu. Dia akan tolak awan tu. Sampai satu tempat, dia turun jadi hujan. Jadi kat Malaysia ni ada 3 jenis angin. Angin monsun, angin tempatan dan juga angin Sumatera. Kita tengok satu-satu angin monsun. Terdapat 2 sistem angin monsun, iaitu angin monsun barat daya dan juga angin monsun timur laut. Yang mana kita dah belajar dalam bab 3 ni, pembiasan angin lazim. Ni tadi angin ni. Okey. Angin monsun barat daya. Kenapa kita panggil angin monsun barat daya? Sebab dia bertiup daripada arah barat daya. Dia datang daripada arah barat daya. Yang mana berasal dari hemisfera selatan di bawah bumi tu, yang membawa angin sejuk dan melalui Asia Tenggara. Tapi apabila angin monsun barat daya ni bertiup, dia kurang lebat. Hujan tu kurang lebat. Sebab apa hujan tu kurang lebat? Sebab negara kita, kalau angin monsun barat daya, kita tengok tu Selangor, Johor, Negeri Sembilan tu, di depan ada apa? Ada kepulauan Indonesia. Jadi hujan lebat diturun ke Indonesia dulu. Sampai Malaysia dah tak berapa nak lebat. Nampak ni? Sebab dihalang oleh Pulau Sumatera. Tetapi berbeza dengan angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut ni angin berasal daripada timur laut. Berasal daripada hemisfera utara. Bila sampai dekat negara Malaysia ni, dia bawa hujan lebat di kawasan pantai timur serta Sabah dan Sarawak. Sebab bila kita tengok lokasi tu, di pantai timur Sabah Sarawak, dia tak terlindung oleh apa-apa. So ada angin daripada lautan luas. Jadi awan tu terus sampai kat negeri-negeri berkaitan ni, dia terus turun hujan. Sebab itu dia hujan dia lebat. Dan angin monsun timur laut ni lah yang dikenali sebagai musim tengkujuh di sekitar kawasan terbabit. Okey. Dan seterusnya angin Sumatera. Dan nama angin Sumatera bermaksud angin yang bertiup dari arah Pulau Sumatera di Indonesia. Bertiup kencang dan membawa hujan lebat, terutama kawasan-kawasan
selatan tanah air, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan sikitlah negeri Selangor. Okey. Dan angin yang terakhir adalah angin tempatan yang merujuk kejadian bayu laut dan juga bayu darat yang berlaku di sekitar kawasan pinggir pantai ataupun tepi laut. Baik, kejadian bayu laut dan bayu darat ni dia akan menolong menyederhanakan suhu di kawasan pinggir laut. Sebab angin yang bertiup di pinggir laut itu daripada laut. Bila angin bertiup tu dia akan kena kawasan pinggir laut, jadi suhu tu jadi sederhanalah. Macam awak cuba awak tiup. Rasa sejuk kan. Sederhana sikit, samalah macam keadaan bayu laut dan juga bayu darat ni. Julat suhu harian kawasan ini adalah kecil kerana pengaruh daripada bayu laut dan juga bayu darat. Bayu laut terjadi pada waktu siang, manakala bayu darat terjadi pada waktu malam. So ini adalah gambaran menerangkan tentang bayu laut dan juga bayu darat. Boleh tengok situ. Silap tidur. Di bawah ni adalah menunjukkan tentang bayu darat. Manakala di atas tu bayu laut. So ingat, bayu laut adalah waktu siang. Manakala bayu darat berlaku pada waktu malam. So gambar rajah ni dua ni sama je gambar rajah dia. Cuma yang berbeza, laut ada matahari, darat ada bulan. Ingat, darat bulan, di laut tengok matahari. Okey, berasal dari laut. So bayu laut ni angin dari laut bertiup pergi ke darat. Jadi pada waktu ini angin tepi pantai ni sejuk. Keadaan sejuk. Sebab apa sejuk? Okey, ni fenomena dia. Bila angin bertiup daripada laut, pada waktu sini ada laut, ada air. So berlaku proses sejatan uap air naik ke atas. Dan masa yang sama, angin ni tiup uap air. So bila sampai kat sini kita rasalah sejuk. Ataupun umpamaan mudah awak nak buat, awak buka kipas. Okey, buka kipas, awak tahu air turun depan kipas tu. So awak rasa sejuk ke rasa panas? Rasa lebih sejuk kan? Kipas tu dah sejuk dah, tiup. Lepas tu ada air, uap air tepias tu kena, rasa lagi sejuk. So itulah samalah fenomena yang berlaku di sini. Okey. So udara panas ni dia akan naik ke atas, berlaku kondensasi. Okey, so dia akan berlaku circulation dekat sini, tekanan udara dia. So dia tiup ni atas pergi. Berbeza dengan bayu darat. Bayu darat bermaksud udara daripada darat pergi ke laut. Bila tiupan dekat sini, waktu malam pula tu tak ada proses kondensasi. So angin tiup tu tak adalah uap air yang ditiup. So dia lebih panas. Berasal dari darat ke laut. Kawasan laut menjadi panas pada waktu malam kerana laut menyerap dan menyimpan haba pada waktu siang tadi. Dan udara panas di laut, udara panas laut ni dia akan naik ke atas pergi ke darat. Itu menyebabkan bayu darat pada waktu malam tepi laut rasa lebih panas sikit. Okey. Seterusnya, ini yang terakhir untuk video kali ini, kita nak melihat pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Macam mana iklim yang tertentu boleh mempengaruhi aktiviti manusia tu. Okey. Kerana kita boleh letak di garisan khatulistiwa dan mempunyai iklim khatulistiwa, jadi kita membolehkan hampir semua kegiatan ekonomi kita dapat dijalankan hampir sepanjang tahun. Daripada bulan Januari hingga bulan Disember, alhamdulillah kita boleh menjalankan aktiviti. Tapi sekarang tak boleh lah. Sekarang ni musim pandemik kan, COVID, so PKP. So antara aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun tu apa dia? Ini dia aktiviti-aktiviti dia. Pelancongan boleh dijalankan, ada boleh aktiviti perindustrian, pertanian. Macam mana? Ni menceritakan hubungkan iklim khatulistiwa dengan kegiatan manusia ni. Pertanian macam mana? Kita dah cerita tadi bahawa suhu kita tak ada lah panas sangat, tak ada sejuk sangat, sedang. Kita pula terima hujan yang banyak sepanjang tahun. Jadi keadaan ini menggalakkan pertumbuhan pertanian. So pokok-pokok tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh dengan baik, dengan banyak. Sebab dia ada cukup udara, cukup ada cahaya matahari dapat dengan cukup, hujan pun dapat cukup. Jadinya aktiviti pertanian ni dapat dijalankan sepanjang tahun. Contoh getah dengan sawit. Sangat sesuai lah. Dia menerima hujan, menerima air yang cukup, menerima cahaya matahari yang cukup. Belajar sains kan, proses fotosintesis kan. Memerlukan cahaya, hujan. Jadi negara kita ni
sangat sesuai. Jadi kegiatan ekonomi pertanian pun dapat dijalankan. Sama macam padi juga. Itu menunjukkan hubung kait. Okey, pelancongan. Bila cuaca kita panas, terima cahaya matahari, so aktiviti pelancongan pun dapat dijalankan sepanjang tahun. Contohnya orang daripada luar negara tu dia tak suka cuaca sejuk. Kita dia yang suka sejuk. Dia tak suka, dia suka panas. So dia boleh datang kat negara kita. Lepas tu tengok Mak Saleh tu berjemur tengah panas. Kita pun tengok benda berjemur tu. Sebab dia semua sejuk cuaca dia. Sejuk. Siapa suka sejuk? Kita tak suka sejuk, kita suka panas. Sedang-sedang lah. Cuaca kita ni tak adalah panas sangat. Sederhana je kan. Okey. Jadi kegiatan ekonomi ni dapat jalankan dengan baik. Sebab keadaan cuaca kita yang sebegitu. Yang macam tu. Okey. Selain tu juga kita ada suhu yang sederhana, kawasan tanah tinggi. Kalau rasa panas sangatlah ni, pergi kawasan tanah tinggi. Kita ada Cameron Highland, kita ada Genting Highland, kita ada Bukit Fraser. Yang mana cuaca dia sederhana, sejuk. Ataupun pergi kawasan pedalaman-pedalaman kampung-kampung tak panas sangat. Kan? Sama juga macam aktiviti pembalakan juga dapat dijalankan kerana mempunyai hutan hujan tropika yang padat. Yang kita belajar tahu tajuk sebelum ini. Kita ada hutan yang padat, kayu keras yang banyak. Okey. Ini berkaitan dengan perindustrian, perikanan pun sama juga. Aktiviti perindustrian dan perdagangan boleh dijalankan sepanjang tahun. Kerana apa? Cuaca dan iklim yang hampir sama sepanjang tahun menggalakkan aktiviti ekonomi berkembang dengan pesat. Banyak pelabur-pelabur datang ke Malaysia ni buka kilang-kilang. Okey. Sebab cuaca kita ni sesuai. Sama juga aktiviti perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun. Terutamanya di sekitar pantai barat. Pantai timur tak boleh lah. Sebab pada bulan 9, 10, 11, 12 tu musim tengkujuh. So laut bergelora. Tetapi berbeza dengan di pantai barat. Kerana dia ada Kepulauan Sumatera dan Indonesia tu yang jadi penghalang. Menjadi menghalang tiupan angin tu. Jadi laut dia tak bergelora sangat. Hujan pun tak lebat sangat. Jadi aktiviti perikanan di kawasan tersebut dapat dijalankan sepanjang tahun. Tak apa sebarang masalah. Sebab itu kita tak terputuslah bekalan ikan kita. Walaupun pantai timur ni hujan lebat, tapi kita boleh dapatkan sumber ikan protein kita daripada kegiatan perikanan di pantai barat. Okey. Baik, itu saja setakat hari ini. Harapnya dapat memberi sedikit penjelasan dan pemahaman kepada pelajar macam mana ciri iklim khatulistiwa dan ciri iklim negara kita dan macam mana pula iklim yang sebegini boleh mempengaruhi aktiviti kegiatan manusia itu sendiri. Paling mudah contoh kita tengok diri kita sendiri lah. Kalau hari tu hujan, apa aktiviti kita? Cuaca ini hujan lah. So kita pun duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar rumah sebab hujan. Hari ni panas sangat lah. Tak boleh keluar rumah juga, duduk dalam rumah. Ataupun main aktiviti indoor saja. Nampak macam mana cuaca dan iklim tu mempengaruhi kegiatan dan juga aktiviti manusia itu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekiranya ada masalah, pelajar-pelajar cikgu boleh DM, boleh PM cikgu untuk cikgu bantu memahamkan pelajar berkaitan topik ini, insyaAllah. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi, insyaAllah. Bye-bye.